Buletin Pagi Khamis 4 Oktober bersama saya Hafizi Rosli. Tajuk utama pagi ini. Enam anggota bomber maut ketika operasi SAR. Juga, Datin Sri Rosmah Mansor didakwa bakal berdepan beberapa pertuduhan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hujan lebat dan air deras sehingga membentuk pusaran air dipercayai menjadi punca 6 anggota bomber mati lemas ketika operasi mencari dan menyelamat seorang remaja berusia 17 tahun di Lombong Taman Putra Perdana Puchong, Selangor. Ketua Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM, Muhammad Hamdan Wahid berkata ke-6 anggota bomber yang maut dari Pasukan Penyelamatan di Air PPDA Selangor telah menjalankan operasi mengikut prosedur. Dapat tu. Orang tu. Tragedi ini kali pertama berlaku melibatkan jumlah anggota yang banyak dan menjadi satu kehilangan besar dalam JBPM. Satu siasatan dalaman dilakukan bagi mengenal pasti langkah-langkah pencegahan supaya kejadian sama tidak berlaku lagi di masa akan datang. Hamdan turut mengesahkan jenazah anggota bomber yang terkorban akan dibawa ke Balai Bomber dan Penyelamat BBP Shah Alam selepas proses bedah siasat tamat bagi penghormatan terakhir dan solat jenazah sebelum dikebumikan di kampung halaman masing-masing. Mereka yang terkorban adalah Muhammad Fatah Hashim 34 tahun, Izzatul Akmal Wan Ibrahim 32 tahun, Mazlan Omar Baki 25 tahun, Yahya Ali 24 tahun, Adnan Osman 33 tahun dan Muhammad Hifzul Malik Syari 25 tahun. Bomber Selangor menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian lemas membabitkan seorang remaja lelaki pada jam 5.19 petang semalam selepas tergelincir dan terjatuh ke dalam lombong berkenaan ketika memancing bersama dua lagi rakannya. Ekoran daripada itu, unit PPDA Selangor yang pakar dalam situasi penyelamatan di air dipanggil bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Dan kemudiannya seramai 10 anggota bersama 2 jentera dari Balai Bomber dan Penyelamat Cyberjaya dan Shah Alam dikerahkan ke lokasi kejadian selain dibantu beberapa anggota PPDA dari Shah Alam dan Pelabuhan Kelang. Bagaimanapun ketika operasi mencari dan menyelamat dilakukan, 6 anggota PPDA terbabit dilaporkan lemas sebelum semua mangsa dibawa naik. Pasukan perubatan yang berada di lokasi memberi rawatan pernafasan awal CPR kepada semua mangsa. Namun, kesemua mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian dan mayat mereka dihantar ke Hospital Serdang untuk bedah siasat. Remaja lelaki yang dilaporkan lemas di lokasi terbabit masih belum ditemui. Dan bagi mendapat perkembangan terkini berkaitan kejadian malang itu serta bagaimana ia boleh berlaku, kita terus saja ke lokasi kejadian di Putra Perdana Puchong bersama wartawan Syahira Izzati Yaakob. Syahira, apa sebenarnya yang berlaku sehingga menyebabkan tragedi malang itu terjadi? Ya Fizi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Paginya mereka ketika melaksanakan tugas dan juga tanggungjawab semalam, rakyat Malaysia dikejutkan dengan pemergian 6 anggota dari Jabatan Bomber dan Penyelamat Negeri Selangor yang terdiri dari anggota Pasukan Penyelamat di Air PPDA yang dilaporkan terkorban semasa misi menyelamatkan seorang remaja lelaki yang dilaporkan terjatuh ke dalam lombong yang berada di sekitar kawasan ini apabila ketika dia dan juga dua lagi rakannya sudah melakukan persiapan untuk memancing. Dan apa yang dapat saya kongsikan dalam misi mencari dan menyelamat sekitar jam 9 malam berkenaan difahamkan ke-6 anggota terlibat dilaporkan lemas akibat terbelit tali di dasar sekaligus mereka dibawa oleh arus deras. Dan beberapa jam kemudian kesemua mayat berjaya ditemui dan turut disahkan meninggal dunia oleh pasukan perubatan yang dikejarkan di sini malam semalam.
Dan untuk pengetahuan anda, wira-wira yang terkorban adalah Muhammad Fatah Hashim, Mazlan Omar Baki, Adnan Usman, Izzatul Akma Wan Ibrahim, Muhammad Fizul Malik Syari dan juga Yahya Ali. Dan juga jenazah ke-6 mereka juga dibawa ke Balai Bomba dan Penyelamat Shah Alam untuk disembahyangkan ketika ini. Dan apa yang dapat saya kongsikan ketika ini, di belakang saya terdapat garisan kuning di mana pihak media tidak dibenarkan masuk, dan kawasan di sekitar kawasan Lombok ini juga dikawal rapi oleh pihak Polis Diraja Malaysia PDRM dan juga pihak bomba. Dan saya turut dimaklumkan oleh anggota bomba yang bertugas pagi tadi bahawa operasi mencari dan menyelamat ketika ini masih lagi ditangguhkan seketika kerana akibat arus deras dan risau untuk sekiranya membahayakan anggota-anggota mereka. Dan apa yang dapat saya kongsikan, para ahli keluarga mangsa yang terlibat juga berada di sekitar kawasan ini masih lagi menantikan jika terdapat sebarang perkembangan baru. Dan saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan di sini. Sebarang perkembangan lanjut akan saya bawakan kepada anda dari masa ke semasa. Untuk itu, apa kata kita kembali bergabung bersama Hafizi di Sri Pentas. Hafizi, silakan. Baik, terima kasih Syaira langsung dari Puchong sebentar tadi. Dan di Balai Bomba dan Penyelamat Seksyen 15 Shah Alam, Selangor, berlangsung majlis solat jenazah dan istiadat penghormatan terakhir buat 6 mangsa. Kita terus saja ke Shah Alam bersama wartawan Nur Fazilah Muhammad Syahir. Fazilah, mungkin dapat kongsikan apa yang berlaku di sana, Fazilah? Ya, terima kasih Sri Pentas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di perkerangan Balai Bomba dan Penyelamat Seksyen 15 Shah Alam ni baru sahaja selesai solat jenazah untuk ke-6 wira negara yang terkorban dalam operasi menyelamat semalam. Dan jika anda lihat di belakang saya ini, suasana di sini cukup sedih dan pilu, bukan saja kepada ahli keluarga maupun ahli bomba sendiri yang mengenali arwah dan juga mangsa, tetapi kepada orang awam yang turut bersama-sama hadir untuk bersama-sama solat jenazah dan turut serta penghormatan terakhir buat ke-6 wira negara yang terkorban, iaitu dari 4 anggota bomba dan penyelamat Pelabuhan Kelang, iaitu arwah Allahyarham Muhammad Fatah Hashim, Izzatul Akma Wan Ibrahim, Mazlan Omar Baki dan Yahya Ali. Dan 2 lagi wira negara ini adalah dari Balai Bomba dan Penyelamat Shah Alam, iaitu Allahyarham Adnan Uthman dan juga Muhammad Hafizul Malik Syari. Dan kira-kira jam 8.45 pagi tadi, ke-6 jenazah tiba di Balai Bomba Seksyen 15 ini, iaitu dari Hospital Serdang. Dan setelah selesai ujian bedah siasat dilakukan, dan ke-6 jenazah ini dibawa untuk disolatkan dan diberi penghormatan terakhir kepada keluarga, anggota bomba sendiri dan juga orang awam yang turut sama-sama dari sejak pagi tadi membanjiri kawasan Balai Bomba dan Penyelamat ini. Dan saya dimaklumkan ke-6 jenazah ini akan dibawa dan disemadikan di kampung halaman masing-masing, iaitu di Miri Sarawak, Sabah, Negeri Sembilan dan juga Kelantan. Dan imam jenazah yang mengetahui solat jenazah ini adalah iaitu penguasa bomba unit agama Ibu Pejabat Putrajaya, iaitu Muhammad Lokman. Dan jika anda lihat di belakang saya kini, akan dilakukan istiadat penghormatan terakhir buat ke-6 wira negara dan ke-6 Allahyarham. Al-Fatihah untuk keluarga mangsa, dan kita sama-sama warga Malaysia doakan ke-6 warga ataupun ke-6 wira negara ini disemadikan dalam keadaan aman dan disemadikan dengan penuh barakah, dan sama-sama kita doakan ke-6 wira ini. Al-Fatihah. Kita kembali ke Sri Pentas. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Fazilah atas laporan sebentar tadi.
Isteri bekas Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor dijangka akan menghadapi beberapa pertuduhan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Beliau yang ditahan petang semalam ketika memberi keterangan di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Putrajaya sebelum itu telah memberi keterangan kali ketiga. Difahamkan soal siasat berkenaan berhubung syarikat subsidiari One Malaysia Development Berhad SRC International Sdn Berhad dan pengubahan wang haram. Dan untuk perkembangannya kita terus saja ke Mahkamah Session Kuala Lumpur di Jalan Duta bersama wartawan Siti Khadijah Jaafar. Siti Khadijah, bagaimana dengan pertuduhan yang bakal dihadapi oleh Datin Seri Rosmah Mansor? Ya, Datin Seri Rosmah Mansor sebentar tadi telah pun tiba di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur Jalan Duta ini pada jam 8.27 pagi, di mana beliau yang memakai baju kurung dan selendang berwarna jingga itu kelihatan tenang, diiringi oleh anggota dan pegawai SPRM memasuki perkarangan Kompleks Mahkamah ini, di mana pada pagi ini Datin Seri Rosmah akan berdepan beberapa pertuduhan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Ia difahamkan berkaitan dengan siasatan kes One Malaysia Development Berhad, One MDB dan juga SRC International Sdn Berhad dan pengubahan wang haram. Semalam Datin Seri Rosmah ditahan jam 3.20 petang ketika memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya selepas memberi keterangan kali ketiga. Dan untuk pengetahuan anda, prosiding pada pagi ini difahamkan akan bermula pada bila-bila masa di Mahkamah Session Kuala Lumpur ini. Dan ketika ini kalau dapat saya kongsikan, pastinya perkarangan kompleks mahkamah ini sudah pun dipenuhi ataupun dibanjiri oleh petugas ataupun pengamal media awal jam 7 pagi tadi. Media tempatan dan juga media antarabangsa yang membuat laporan coverage liputan untuk kes ini. Dalam masa yang sama, anggota Polis Diraja Malaysia PDRM sentiasa melakukan pemantauan bagi mengawal keadaan dan memastikan prosiding pada hari ini berjalan lancar. Mengikut kronologi pada 5 Jun lalu, Datin Seri Rosmah disoal siasat selama hampir 5 jam berhubung dengan dua kes ini, di mana seterusnya pada 26 September beliau sekali lagi dipanggil di SPRM Putrajaya yang mana mengambil masa hampir 13 jam untuk membantu siasatan memberi keterangan berhubung penyelewengan dana berjumlah 2.6 bilion ringgit yang dimasukkan ke dalam akaun peribadi suaminya yang juga bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak. Dan itu sahaja dulu setakat ini perkembangan yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Kembali bersama dengan rakan tugas Hafizi di studio. Baik, Siti Khadijah, terima kasih. Dan di Mahkamah sama hari ini bersidang untuk pengurusan kes bagi tujuh yang dikenakan ke atas bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Prosiding berlangsung di hadapan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali akan menetapkan tarikh dan tempoh perbicaraan bagi kesemua pertuduhan yang akan dijalankan serentak. Kita sekali lagi ke Kompleks Mahkamah Jalan Duta dan kali ini bersama wartawan Nur Syafiqah Damanhuri. Baik Syafiqah, bagaimana pula dengan perkembangan di sana? Ya, Hafizi, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini turut melakukan prosiding untuk pengurusan kes bagi 7 pertuduhan kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak. Dan Datuk Seri Najib Tun Razak tiba di perkarangan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sekitar jam 8.40 pagi tadi dan dikatakan sempat ke tingkat 2 mahkamah ini di mana prosiding pendakwaan Datin Seri Rosmah Mansor sedang berlangsung. Sementara itu, Peguam Datuk Seri Najib Tun Razak, Tan Sri Syafiee Abdullah melalui laluan hadapan ini sekitar jam 8.55 pagi tadi dan prosiding berlangsung di hadapan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali akan menetapkan
menentukan tarikh dan tempoh perbicaraan bagi kesemua pertuduhan yang akan dijalankan secara serentak. Dan mahkamah juga dijangka akan membincangkan permohonan perintah larangan bagi menghalang media daripada melaporkan berhubung merit kes pecah amanah dan menyalahguna kedudukan Najib Tun Razak. Dan bagi pendakwa raya hari ini diwakili oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang membacakan pertuduhan mengikut beberapa akta termasuk Seksyen 23 Akta Suruhan Pencegahan Rasuah Malaysia. 3 pertuduhan disebut di bawah Seksyen 409 Kanun Kesesaan, Seksyen 4B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Pembiayaan Keganasaan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 dan 2 pertuduhan di bawah Seksyen 4-1B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram Pembiayaan Keganasan dari hasil daripada aktiviti haram 2001 pencegahan. Dan ketika ini saya dapat jangkakan prosiding sedang pun berlangsung di bilik Mahkamah Tinggi Jenayah 3 ini, dan apa-apa perkembangan saya akan laporkan seterusnya pada tengah hari nanti. Hafizi. Jika seseorang itu mempunyai hobi membaca dan menghabiskan masa berjam-jam di kedai buku, mungkin sudah dianggap perkara biasa. Namun, bagaimana pula keadaannya jika diberi peluang untuk bermalam di kedai buku? Ikuti laporannya bersama wartawan Fatin Nasaruddin. Bermalam di kedai buku mungkin agak pelik namun mengujakan peminat sastra. Untuk satu malam sahaja, pihak Airbnb dan Book Access mengubah satu ruang di dalam kedai buku bagi menjadikannya bilik tidur untuk penginapan. Pemenang pertandingan Once Upon a Sleepover, Sheila dan anak perempuannya Alisa bakal menikmati peluang keemasan yang dianggap sekali seumur hidup. Our winners, Sheila and Alyssa, gets to stay in this amazing home that has been brought to you by Book Access. And similar to Airbnb, we are in more than 191 countries and we have 5 million homes around the world. And 5 million homes mean 5 million books. Pasangan ibu dan anak itu juga berpeluang belajar pengurusan kedai buku dan menjadi bos untuk sehari. Kumpulan Book Access akan memberikan akses eksklusif di belakang tabir mengenai pengurusan sebuah kedai buku. Bukan sahaja dapat bermalam di sini, malah esok mereka juga berpeluang mengambil sebanyak mana buku yang mereka mahukan selama 2 minit secara percuma. So malam ni kena strategize nak pilih buku mana sebab ada 2 minit je. Jadi kena strategize nak jumpa kat mana, siapa nak ambil buku apa. Sebab kalau ikutkan hati memang nak ambil semua. Sebab kami memang suka sangat, minat sangat membaca. Alhamdulillah. Buat julung kalinya, waktu tidur tidak akan menjadi isu dan 2 beranak itu dapat melelapkan mata disertai dengan ribuan pengembaraan sastra. Laporan Fatin Nasaruddin. Laporan luar negara. Parlimen Iraq melantik ahli politik Kurdis Barham Saleh sebagai presiden. Selepas pelantikannya, Saleh kemudian mengumumkan tokoh Syiah Adil Abdul Mahdi sebagai bakal Perdana Menteri. Jawatan presiden biasanya dipegang tokoh Kurdis dan pemilihan Saleh adalah satu langkah penting ke arah pembentukan kerajaan baru selepas kegagalan melakukannya sejak pilihan raya umum Mei lalu. Mengikut Perlembagaan Iraq, Saleh mempunyai masa 15 hari untuk menjemput pencalonan bagi membentuk kerajaan daripada blok parti terbesar di Parlimen. Selepas kejatuhan Saddam Hussein dalam kempen ketenteraan di Ketua Tentera Amerika Syarikat pada 2003, kuasa dikongsi 3 komponen etnik utama negara itu. Jawatan dengan kuasa tertinggi iaitu Perdana Menteri biasanya dipegang tokoh Syiah, bagi speaker pula dipegang pemimpin Arab Sunnah, manakala wakil Kurdis memegang jawatan presiden. Pilihan Raya Thailand akan diadakan pada tahun 2019 seperti dirancang. Timbalan Perdana Menteri Prawit Wongsuwan menjelaskan demikian sebagai mengulas kritikan terhadap kerajaan yang dilemparkan beberapa badan termasuk pembangkang. Mereka mendakwa kerajaan sengaja mengambil sikap berlengah-lengah untuk mengadakan pilihan raya bagi mengukuhkan kedudukan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha dari segi politik. Chan-o-cha yang merampas kuasa pada 2014 telah berjanji untuk mengadakan pilihan raya antara Februari dan Mei tahun depan. Beliau berhasrat menamatkan pemerintahan tentera selama 4 tahun dan menumbuhkan kerajaan awam selepas pilihan raya.
Bintang filem antarabangsa China Fan Bingbing didenda 479 juta yuan kerana mengelak membayar cukai. Dia juga diarahkan membayar balik lebih 255 juta yuan dalam bentuk cukai. Fan pernah muncul dalam franchise filem X-Men dan Iron Man dengan lebih 62 juta pengikut atas talian di China. Beliau menghilangkan diri pada Jun susulan laporan terbabit dalam siasatan mengelak cukai dalam industri perfilman. Kehilangannya mencetuskan spekulasi di China mengenai nasib pelakon itu, termasuk laporan beliau ditahan. Biro Cukai Wilayah Jiangsu mengenakan hukuman itu ke atas Fan pada Ahad lalu. Setakat ini tiada ulasan daripada Fan atau wakil pelakon itu. Selepas hampir 2 dekad menerima tentangan aktivis wanita, Australia akhirnya bersetuju memansuhkan cukai ke atas produk kebersihan wanita. Pada masa ini, barangan tersebut dikenakan caj 10% di bawah cukai barangan dan perkhidmatan GST. Tindakan itu menerima bantahan aktivis wanita yang menganggap barangan berkenaan diklasifikasikan secara tidak adil memandangkan barangan seperti kondom dan krim pelindung matahari dikecualikan dari GST yang diperkenalkan pada tahun 2000. Sejak itu, cukai diberi nama cukai tampon. Itu mencetuskan kemarahan dilabel sebagai seksis oleh aktivis dan menjadi sumber perbalahan antara Canberra dan kerajaan negeri dan wilayah yang menerima hasil GST. Bagaimanapun, dalam satu perbincangan hari ini, Kerajaan Persekutuan dan kerajaan-kerajaan negeri sepakat memansuhkan cukai berkenaan mulai Januari tahun depan. Pemansuhan cukai itu akan mengakibatkan kerajaan-kerajaan negeri kerugian sehingga 30 juta dolar Australia setahun dari segi hasil. Laporan sukan hari ini hari penting bagi program pembangunan bola sepak negara NFDP apabila satu sesi town hall akan diadakan bagi membincangkan hala tuju dan masa depan program berkenaan selepas ini. Dan ketika fungsi NFDP masih terus diperdebatkan di pelbagai peringkat lapisan, bekas Menteri Belia dan Sukan Khairy Jamaluddin yang merintis penjenamaan semula program itu pada 2014 tampil memberi pandangan menerusi satu kenyataan di media sosial. Khairy menyokong langkah yang diambil Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Said Abdul Rahman dalam memastikan NFDP kekal berada di landasan betul. Khairy menggariskan 10 perkara mengenai MFDP, antaranya program yang bermula pada 2014 adalah berbeza dengan program pada 2010. Peranan Lim Tiong Kim bukan sahaja sebagai jurulatih skuad utama tapi juga sebagai pengarah MFDP secara keseluruhannya. NFDP mempunyai 25,575 pemain, 1,025 jurulatih dan 126 akademi termasuk Akademi Bola Sepak Mokhtar Dahri AMD dan tempoh 4 tahun MFDP bertapak di seluruh negara selain kelayakan ke Piala Dunia Remaja 2019 hanya salah satu daripada misi NFDP. Khairy turut mengalu-alukan langkah Syed Saddiq yang mahu meneruskan MFDP dan menyifatkan keputusan Menteri Belia dan Sukan itu adalah tepat memandangkan mana-mana program pembangunan sukan adalah berjangka masa panjang dan memerlukan komitmen berterusan. Khairy turut maklum kekangan kewangan yang dihadapi kerajaan ketika ini sehinggakan kos program MFDP perlu dilihat semula termasuk gaji Tiong Kim. Apapun menyedari kedudukan kewangan MFDP dan MSN yang agak terjejas pada tahun ini, Khairy menegaskan situasi ketika ini adalah di luar kawalannya namun tetap menyokong usaha KBS yang sedang mencari penaja untuk meneruskan kelangsungan NFDP. Jangan lupa subscribe YouTube Bulletin TV3 untuk lebih banyak laporan berita. Semoga waris serta ahli keluarga anggota bomba yang terkorban ketika operasi SAR di Puchong tabah atas pemergian insan tersayang. Kami mendoakan agar roh wira-wira bomba itu dicucuri rahmat serta ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.